الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور نحمده ونستعينه ونستهدي نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Ashabul fadilah, tuan imam, tuan-tuan guru, puan-puan guru, para alim ulama, para asatizah, jawatan kuasa surau, pimpinan masyarakat setempat, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Mari sama-sama kita rafakkan setinggi-tinggi syukur yang tidak ternilai kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan keizinan kepada kita, yang memberikan kekuatan kepada kita untuk kita meninggalkan keempukan keselesaan tidur kita untuk bingkas menyahut seruan Allah Subhanahu wa taala. Perhimpunan pagi kita tunduk dan patuh kepada perintah Allah. Moga-moga amalan-amalan yang ringkas dan kecil sebegini mengundang rahmat Allah, seterusnya memasukkan kita semua ke dalam syurga nanti. Amin ya rabbal alamin. Sihat semua tuan-tuan? InsyaAllah, mudah-mudahan kita nak sambung lagi. Kita berhenti dahulu pada hadis yang kelima tuan-tuan, pada catatan saya ni, bulan November. Subhanallah, ada 2 bulan ada kekangan yang tak dapat dielakkan. Saya hadir hari ni, kerusi baru dah, alhamdulillah. Masya-Allah, penuh dengan keselesaan. Jam 6.55, insya-Allah sebelum 7.40 kita berhenti tuan-tuan. Saya suka maklumkan awal sebab mungkin bila subuh lewat ni macam-macam perancangan ada. Kan nak ke situ, nak ke sini dan sebagainya. So 7.40, sebelum 7.40 insya-Allah kita akan berhenti, insya-Allah. Hadis yang ke-6 malam ni, hari ni, pagi ni, hadis yang ke-6, bagaimana kita menghadapi sakaratul maut. Hadis yang sangat baik untuk sama-sama kita renung dan kita baca, kita telusuri bersama. Dan dengan niat yang sama, akhirnya bila kita dah memahami hadis-hadis yang disusun oleh almarhum Syekh Fahmi Zamzam ini, memberikan sedikit penawar kepada hati kita agar hati kita bertambah sihat, bertambah baik, bertambah semangat untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ke-6 diberikan tajuk kepada kita pagi ini, bagaimana kita menghadapi sakaratul maut. Bagaimana kita menghadapi sakaratul maut. Satu tajuk yang menggerunkan kita. Tetapi gerun bagaimanapun kita kena ingat, disebutkan dalam riwayat seolah-olah tuan, setiap manusia yang dilahirkan itu sudah pun bertunang dengan kematian. Itu istilah ayat tuan. Setiap manusia yang dilahirkan sudah pun bertunang dengan kematian. Kalau kita istilahkan bertunang dalam istilah biasa ni, manusia yang bertunang dengan manusia yang lain belum tentu akan berakhir dengan perkahwinan. Tetapi manusia yang bertunang dengan kematian, penuh kepastian dia akan mati, dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sebut sebegitu, setiap hari yang bertambah itu semakin hari yang bertambah semakin memendekkan umurnya. Semakin hari yang bertambah pada hakikatnya memendekkan umur. Walaupun kita sambut hari lahir tu kan, selamat panjang umur, moga panjang umur dan sebagainya, dan tak pernah lagi lah kita kata kalau sambut birthday tu orang rumah ucap dengan kita, bang selamat pendek umur bang, pelik pula kan. Tapi hakikatnya begitu. Semakin meningkatnya umur kita itu, semakin memendekkan tempoh kehidupan kita dekat dunia, semakin mendekatkan kita kepada Qadir Rabbul Jalil Allah Subhanahu wa taala. Itu kita yakin dan pasti. Walaupun takut-takut untuk bertemu dengan Allah, penuh pengharapan Allah Ta'ala akan sambut kita dengan sambutan yang baik, sebab kita yakin dan pasti di sana nanti tempat yang kekal abadi yang penuh dengan kegembiraan. Di dunia hanyalah tempat sementara untuk kita bersusah payah, bangun, tutup aurat, baca Quran, puasa, zikir dan sebagainya. Ini dunia. Saat kita balik bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, ini tempat yang dah sangat menggembirakan, sebab hanya rehat serehat-rehatnya. Diberikan tajuk kepada kita pagi ini, bagaimana kita berhadapan dengan sakaratul maut. Sakaratul maut ni apa tuan-tuan? Tuan-tuan boleh gariskan, sakarat ni apa? Mabuk berhadapan dengan kematian.
di saat berkecamuknya pemikiran, seolah-olah begitu. Kalau kita pernah melihat mereka-mereka yang berhadapan dengan sakaratul maut, kita akan melihat tentang kegoncangan, kegelisahan, keresahan, penuh dengan confuse waktu tersebut nak berhadapan dengan sakaratul maut. Dan saya yakin 100% kita yang berada pagi ni pun mesti tak pernah berhadapan dengan sakaratul maut. Tuan-tuan, kalau pernah mungkin tak ada kat sini, okay? Dan tak ada lagi pengalaman orang yang pernah berhadapan dengan sakaratul maut, dicabut nyawanya, meninggal, kemudian patah balik duduk dalam surada ni kan. Bukan semalam dah meninggal ke? Semalam meninggal, hari ni balik patah balik. Tak pernah lagi. Sebab itu kita hanya mendengar riwayat-riwayat daripada hadis, membaca tentang bagaimana Nabi ceritakan kepada kita suatu saat nanti kullu nafsin za'iqatil maut, setiap daripada manusia itu akan berhadapan dengan sakaratul maut. Tuan-tuan boleh letak sikit dash bawah tu tuan-tuan, melihat surah Qiyamah ayat 26 hingga 30. Ini dalilnya. Surah Qiyamah ayat 26 hingga 30, Allah Ta'ala menyebutkan kepada kita, kalla idza balagatit taraqi wa qila man. Tuan-tuan baca dalam tafsir, bagaimana ulama tafsir menyebut tentang ayat kalla idza balagatit taraqi, sampai nyawa dah berada di taraqi, di kerongkong kita. Wa qila man raq, kita baca dalam ayat tersebut kan, yang selalu kalau belajar tajwid akan jumpa ayat ni, wa qila man raq dan sebagainya ni. Nak sebutkan dalam Quran pun ceritakan kepada kita bila saat nyawa dah sampai di kerongkong ni, manusia dah tak boleh buat apa-apa dah. Dan dalam keadaan kegelisahan, keresahan, mabuk nak bertemu dengan kematian. Jadi bila sampai ke tahap mabuk bertemu dengan kematian ni, apa yang perlu dilakukan? Bagaimana keadaan waktu itu? Nabi ceritakan kepada kita. Ada banyak juga riwayat-riwayat yang lain yang Nabi SAW ceritakan kepada kita tentang sakitnya berhadapan dengan sakaratul maut. Jom kita baca bersama-sama. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa bil maut wa 'indahu qadahun fihi ma'un wa huwa yudkhilu yadahu fil qadahi summa yamsahu wajhahu bil ma'i summa yaqulu Allahumma a'inni ala ghamaratil maut wa sakaratil maut. Boleh ingat tak tuan-tuan ayat ni? Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang menghadapi sakaratul maut. Aisyah tengok sendiri jasad yang mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berhadapan dengan sakaratul maut. Di sisinya ada sebuah bekas, ada sebuah mangkuk yang berisi air. Wa indahu qadahun fi ma, di sisinya ada sebuah mangkuk yang berisi air. Kemudian beliau masukkan tangannya ke dalam mangkuk itu, sapu muka dengan air sambil berdoa, Allahumma a'inni ala ghamaratil maut. Ya Allah, berilah pertolongan kepadaku untuk menghadapi kepedihan mati dan sakaratul maut. Siapa yang berdoa ni? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sakit tak? Nabi sakit. Nabi pedih tak? Nabi pedih. Dekat ruangan tepi tu tuan-tuan, ada kosong sikit. Kalau tuan-tuan nak buat ni pada catatan saya, tuan-tuan boleh tambah pada catatan. Saya buat ada 6 kegoncangan ketika berhadapan dengan sakaratul maut. Ada 6 kegelisahan, keresahan manusia, goncangnya waktu kita berhadapan dengan sakaratul maut. Pertama, kita kena ingat, yakin dan pasti. Pertama, mati itu secara tiba-tiba. Mati itu datang secara tiba-tiba. Kalau kita kenangkan semula tsunami yang lalu, kalau kita baca kisah-kisah tsunami, mana mungkin 300,000 penduduk Aceh waktu tersebut. Dan penduduk Aceh ketika tersebut boleh tahu, saya nak sebut tentang kematian tiba-tiba ni, tentang 300 penduduk Aceh 26 Disember tiba-tiba je bila pantai jadi keadaan. Tuan-tuan yang pernah pergi ziarah Aceh dan sebagainya boleh bayangkan 26 Disember yang lalu penduduk Aceh ni 300,000 tuan-tuan. Dia pun tak menyangka tiba-tiba saja satu ombak besar melanda yang akhirnya berlaku kematian sebegitu saja. Itu dalam keadaan yang besar. Kita ambil lagi tuan-tuan, September 11 tuan-tuan, ribuan manusia secara mengejut mati dalam keadaan tertimbus bangunan. Kita ambil lagi kisah-kisah yang mudah tuan-tuan, kemalangan jalan raya, nahas kebakaran, lemas dan sebagainya yang manusia tak rancang. Kalau kita kata pemergian secara sakit ni mungkin kita boleh tenang seketika kan, mungkin dia sakit dah lama, kena itu, kena ini, kemudian meninggal. Itu mungkin tidak sangat meruntun jiwa. Ia sebagai satu tazkirah juga, tapi tak beruntun jiwa. Kalau secara tiba-tiba, ini menyebabkan manusia sukar untuk menerimanya. Bahkan kita kena buat sesuatu persiapan. Maka yang pertama, yakin dan pasti sihat belum tentu satu lesen untuk hidup lebih lama.
Muda bukanlah satu lesen untuk hidup lebih lama. 2 hari lepas saya uruskan satu jenazah umur 30 tahun. Isteri masih lagi muda, anak-anak masih lagi kecil lagi, dalam perjalanan pergi ke tempat bekerja aksiden meninggal. Isteri tak dapat nak itulah perasaan tuan-tuan, perasaan dalam keadaan berkecamuknya pemikiran, memikirkan itu dan ini. Minggu lepas saya nak cerita lah tentang kematian ni. Minggu lepas saya ziarah satu family di Sungai Buloh, Kemalangan, suaminya Kemalangan, pergi ride motor, makan mi kari pukul 11 malam. Kan dalam perjalanan tu tersebut terbabas, meninggal dunia secara mengejut. Keesokan harinya pula saya uruskan satu jenazah, main badminton malam, meninggal secara mengejut. Nak sebab apa tuan-tuan? Kematian itu boleh datang dalam keadaan yang pelbagai. Walaupun badannya sihat, walaupun dia bersukan, walaupun badannya tegak, walaupun pelbagai suplemen dimakan, kematian boleh datang menjemput kita. Itu yang pertama, itu kegoncangan. Yang kedua, mati itu terlalu sakit berdasarkan oleh apa yang Nabi SAW sebutkan ini. Kita bacalah riwayat-riwayat pun menyebutkan kepada kita mati itu terlalu sakit sehingga kan seandainya manusia-manusia yang telah pun berlalu pergi ini, ada riwayat yang menyebut patah balik untuk berceritakan kepada manusia tentang kesakitan mati, pasti manusia akan merasai satu perasaan yang sangat luar biasa ketakutannya. Dalam satu riwayat tuan-tuan, disebutkan, para sahabat kalau ingat saya, digambarkan tentang kematian itu bagaikan gergaji yang menggergaji kayu, gunting yang menggunting pakaian, pisau yang disiat-siat pada daging. Nak sebut tentang sakitnya berhadapan dengan sakaratul maut. Bahkan bila kita sebutkan sakitnya mati, dan ialah kita takut tentang sakitnya mati, pasti terlintas di pemikiran kita, kenapa perlu sakit kalau nak bertemu dengan Allah? Dan bila sebutkan begitu, kesakitan-kesakitan ni seolah-olah kita ibaratkan sakitnya ibu mengandung kan. Bila sakitnya ibu mengandung melahirkan anak, sakit ketika melahirkan anak tu terubat bila jumpa, bila nampak baby kesayangan tu. Sakitnya ibu-ibu ni melahirkan anak sakit, tapi bila nampak baby tu terubat, kesakitan tadi seolah-olah dilupakan. Ibaratnya tuan-tuan, manusia yang beriman ni sakit berhadapan dengan kematian, kita yakin dan pasti dia bukan satu penghinaan. Sakitnya ketika kematian tersebut akhirnya mengangkat darjat, menghapuskan dosa. Sakitnya berlaku saat kematian tu seolah-olah nak menghapuskan sisa-sisa dosa yang terakhir. Nabi sakit ni bukan Nabi ada dosa, tapi nak mengangkat darjat Nabi dengan lebih tinggi. Tapi bila kesakitan itu berlaku, maka kita yakin dan pasti darjat kita akan diangkat tinggi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan juga dihapuskan dosa-dosa. Bila nampak nikmat yang Allah Taala siapkan, maka kita akan lupakan kesakitan-kesakitan kematian tadi. Seolah-olah saya sebut, ibu yang melahirkan anak, sakitnya ketika bersalin, nampak anak lupa sakit tadi. Manusia yang beriman saat dia keluar, selesai daripada sakaratul maut, dia nampak nikmat-nikmat Allah Ta'ala, maka dia akan melupakan kesakitan tadi ni. Maka itu yang kedua, mati itu terlalu sakit. Ketiga, yakin dan pasti kegoncangan sakaratul maut ni apa? Melihat muka malaikat maut. Hasan Basri pun pesan pada kita tuan-tuan. Al-Imam Hasan Basri pesan, bila kita ziarah kematian, mungkin hari ini kita nak ziarah kematian dan sebagainya, saat melihat mereka yang terbujur kaku di depan kita, mengenangkan si mati kepada 3 perkara. Si mati telah melihat muka malaikat maut, si mati telah merasai sakitnya kematian, si mati telah mengetahui tempatnya baik ataupun buruk di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bagi orang yang mati. Maka bila kita melihat kematian, 3 perkara ini telah dilalui oleh si mati tersebut untuk kita muhasabah. Dan banyak riwayat yang menyebut bila kita ziarah kematian, anggaplah diri kita di tempatnya, supaya kita lebih memikirkan bagaimana prestasi ibadah kita di sisi Allah. Yang menyebabkan kita rasa tak fikir apa-apa, sebab kita kata, oh sial dia, anak kecil lagi, sial dia, baru semalam beli tiket nak pergi jalan-jalan, meninggal hari ni. Langsung tak memikirkan saat apakah kalau kita meninggal, bagaimana keadaan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini disebut yang ketiga, kegoncangannya adalah melihat muka malaikat maut. Sebab ada hadis riwayat yang panjang, tuan-tuan boleh baca dalam kitab Imam Qurtubi, dalam kitab Tazkirah. Hadis Barra' ibn Azib menyebutkan kepada kita, hadis yang panjang, menyebut tentang manusia yang beriman akan datang malaikat rahmat, malaikat maut dengan muka yang berseri-seri, kain kapan yang serba wangi, ditarik nyawanya dalam keadaan yang baik walaupun sakit. Bagi manusia yang beriman,
Sebaliknya manusia yang tidak beriman kepada Allah, yang banyak melakukan kemaksiatan, yang tidak bertaubat kepada Allah, didatangkan malaikat dengan penuh mukanya yang gelap, yang menakutkan, dengan kain kapan yang busuk dan sebagainya, direntak pula rohnya. Melihat muka malaikat maut juga salah satu azab yang dia akan dihadapi bila manusia itu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka timbul checklist kecil dalam hidup kita, berhati-hati dalam kehidupan supaya tidak menjadi manusia yang melihat muka malaikat maut dalam keadaan mengerikan. Keempat, mendengar kutukan ataupun pujian malaikat. Mendengar kutukan ataupun pujian malaikat. Kita baca riwayat ada yang menyebut saat manusia dalam keadaan sakaratul maut, malaikat kiraman katibin kita ni, bila banyak melakukan kebaikan, malaikat kiraman katibin akan banyak memuji kebaikan-kebaikan kita, yang menyebabkan kita apa? Gembira untuk balik nak bertemu dengan Allah. Man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah. Siapa yang rindu kasih nak bertemu dengan Allah, Allah pun rindu dan kasih nak bertemu dengannya. Maka bila kita baca ini, satu kegoncangan dalam diri kita saat berlaku sakaratul maut. Andai manusia itu beriman, dia akan mendengar banyak pujian-pujian daripada para malaikat. Kelima, melihat bakal tempat kita sama ada baik ataupun sebaliknya. Ini saya pun dah sebut tadi tuan-tuan. Dan yang keenam, menghadapi godaan syaitan. Ini kisah yang panjang tuan-tuan. Tuan-tuan boleh baca banyak riwayat dalam kitab Syiar A'lamun Nubala, menceritakan kepada kita tentang kisah Imam Ahmad. Kalau tuan-tuan pernah baca kisah Imam Ahmad Ibn Hanbal, yang ketika berlakunya sakaratul maut, sakitnya bertemu sakaratul maut, anaknya disebut macam tidak. Anak tanya, wahai ayah, kenapa ni? Tiba-tiba sebut tidak. Dia kata datangnya syaitan yang menyebut kepada beliau tentang sekarang ini dah terputuslah segala-galanya dan aku tidak akan mengganggu engkau lagi. Seolah-olah begitu ayatnya. Imam Ahmad menyebut, tidak, selagi mana nyawa aku tidak dicabut, engkau menipu aku, engkau tipu aku wahai syaitan. Seolah syaitan kata, dah sekarang ni dah selesai dah tugas aku. Sebab kau dah nak sakaratul maut, sekarang ni dah selesai tugas aku. Sebab itu kalimah yang keluar daripada mulut Imam Ahmad ni, tidak. Selagi mana nyawa tidak dicabut, syaitan ini akan tetap menipu manusia, kata Imam Ahmad. Maka ketika itu disebut tentang bagaimana godaan syaitan sehingga ke titisan terakhir nyawa dicabut. Maka kita sangat-sangat takut seandainya ketika kita berhadapan dengan sakaratul maut itu banyak mengganggu-gugat prestasi iman kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita baca apa almarhum Syekh Fahmi Zamzam sebutkan. Pertama, cuba kita bayangkan Nabi SAW yang merupakan sebaik-baik makhluk yang diciptakan oleh Allah Ta'ala dan makhluk yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala serta penghulu segala rasul, terpaksa meminta pertolongan kepada Allah dalam menghadapi sakaratul maut. Maka betapa pula kita yang hanya salah seorang di antara umatnya yang daif dan rasanya sudah terlalu banyak membuat dosa dan kesalahan baik terhadap Allah ataupun terhadap manusia. Itu satu. Pengarang almarhum Syekh Fahmi Zamzam nak kita muhasabah. Kalau Nabi pun rasa sakit berhadapan dengan sakaratul maut, apakah pula kita yang bukan sahabat Nabi, yang bukan ahli kerabat Nabi, yang bukan ahlul bait, bukan ahli kerabat Nabi, bukan pun siapa-siapa pun di sisi Nabi, bagaimana kita nak berhadapan dengan sakaratul maut? Tuan-tuan, ini saya bercakap untuk diri saya ni, dan kita muhasabah secara bersama, sebab kita bakal menjadi manusia yang akan dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah rahsiakan bila, bagaimana dan di mana. Bila pun kita tak tahu, bagaimana pun kita tak tahu, tempat mana pun kita tak tahu. Pada perbahasan yang lalu, kalau tuan-tuan ingat lagi, saya sebutkan kepada tuan-tuan tentang kenapa Allah rahsiakan kematian, supaya Allah tidak mahu kita menangguhkan amal soleh. Allah rahsiakan tarikh kematian kita, Allah rahsiakan tempat kematian kita, Allah rahsiakan bagaimana kita mati ni, supaya manusia tidak lagi menangguh amal soleh. Kalau kita nak buat amal soleh sekaranglah waktunya. Malam tadi mungkin ramai di kalangan kita yang bertahajud dan sebagainya. Hari ni mungkin ramai lagi yang berpuasa, yang dah susun tentatif hidup dan sebagainya. Silakan buat sekarang ni. Kita kata tak apa ustaz, ni lagi 15 hari nak puasa ni, boleh kot nanti. 15 hari nantilah baru nak tengok Quran. Tak apalah, 15 hari nantilah baru nak sedekah banyak, 15 hari nantilah baru nak datang. Tidak, inilah waktunya. Dan saya bercakap dengan orang-orang yang baik, alhamdulillah, sebab kita ahli surah Majid, maka timbul tindakan dalam hidup kita bagaimana nak mempengaruhi orang lain untuk jadi baik.
Tuan-tuan, kita alhamdulillah manusia yang dah ada kekuatan untuk datang surau masjid. Ada dua tindakan dalam diri kita masing-masing. Pertama, minta pada Allah agar perasaan ini istiqamah. Bukan mudah kan nak datang ke rumah Allah, nak penuhi rumah Allah, nak jadi manusia yang bertindak balas dengan panggilan. Bila Bilal sebut hayya 'alas salah, kita pun bersiap-siap cari pakaian yang terbaik, datang rumah Allah, kita solat berjemaah. Ini perlu disyukuri dan kita minta pada Allah agar ini istiqamah. Tindakan kita yang kedua, kita ada ramai lagi kawan-kawan seperumahan dengan kita yang juga dengar azan, yang juga dengar panggilan-panggilan Bilal, tapi mungkin tak sampai lagi serunya. Maka tugas kita nak mengajak mereka sama-sama untuk memenuhi rumah Allah. Bukan setakat kita kata kempen subuh macam Jumaat je, Zuhur macam Jumaat, Asar macam Jumaat dan sebagainya. Sebab apa? Ini panggilan Allah. Selagi mana terdaya, tidak ada apa-apa tugasan-tugasan yang memudaratkan, maka kita nak penuhi rumah Allah ni untuk kita berjemaah. Sebab apa? Nak melakukan persiapan agar tidak dijadikan manusia yang saat berhadapan dengan sakaratul maut, saat yang sangat menyakitkan. Kalau ada sedikit luka di badan, sudah terlalu sakit kita menanggungnya, maka bagaimana pula pedihnya ketika nyawa hendak diceraikan daripada badan. Tuan-tuan, mungkin kita baca riwayat kan, ada riwayat menyebut bila nyawa dicabut daripada badan, seolah-olah kita kata 300 seolah-olah macam dicincang badannya dan sebagainya. Ada beberapa riwayat yang menakutkan kita sebenarnya, tapi menakut-nakutkan bukan untuk tujuan kita kata jadi anxiety, jadi perasaan tidak boleh buat apa-apa. Tidak. Dengan Nabi SAW sebutkan dengan bersama juga dengan banyak riwayat-riwayat yang memotivasikan sambutan Allah Ta'ala terhadap orang beriman adalah sambutan yang menggembirakan. Kalau kita baca satu hadis saja yang menakutkan, kita akan jadi mungkin kita rasa tak sampai perasaan Allah itu maha penyayang kepada hamba-Nya. Sedangkan ada hadis yang lain, tuan-tuan. Kita mungkin baca hadis ketika Nabi dan para sahabat menyaksikan tawanan peperangan. Seorang ibu sedang mencari anaknya, dan Nabi perhatikan ibu tersebut dengan para sahabat. Ibu ni jadi cari-cari anaknya, dia jumpa anaknya, dirangkul anaknya, peluk anaknya, susukan anaknya dengan penuh sifat kasih sayang. Nabi perhatikan dengan para sahabat dan Nabi sebut pada para sahabat, wahai para sahabat, kamu perhati tak mak tadi, ibu tadi? Nampak tak? Nampak? Kamu rasa mak tadi ni sanggup tak nak campak anaknya ke dalam api? Sahabat kata, kalau macam tu punya perangai, takkan sanggupnya mak tadi nak campakkan anak ke dalam api. Nabi buat satu kesimpulan di hujung hadis yang menenangkan kita, tuan-tuan. Nabi sebut apa? Kalau si ibu pun tak sanggup campak anak ke dalam api, Allah Ta'ala lebih bersifat penyayang terhadap hamba-Nya melebihi sifat ibu tadi. Tuan-tuan, selesai. Allah Ta'ala ni sifatnya lebih sayangkan hamba-Nya melebihi sifat ibu yang sayangkan kepada anaknya tadi ni. Menenangkan kita. Walaupun kita kata sakitnya mati, takutnya kematian, tapi sifat Allah Ta'ala yang penyayang itu melebihi segala-galanya. Bahkan manusialah yang kadang-kadang lari daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kita baca Quran, Allah sebut apa? Fafirru ilallah, larilah kepada Allah, bersegeralah kepada Allah, berjalanlah kepada rahmat Allah, pergilah kepada Allah. Allah akan memberikan sebaik-baik ketenangan dalam kehidupan kita. Kita hendaklah sentiasa berdoa. Hujung sekali, tuan-tuan, memohon kepada Allah Ta'ala agar kita dikurniakan husnul khatimah, mati dalam keadaan beriman dan dapat menuturkan kalimah la ilaha illallah di akhir hayat. Dan kita hendaklah sentiasa berlindung dengan Allah Ta'ala dari mati dalam keadaan su'ul khatimah atau mati dalam keadaan berlumuran dengan dosa dan kesalahan. Jelas kita minta kepada Allah, tuan-tuan, agar doa yang kita panjatkan dalam senarai doa kita, ada doa minta pada Allah agar husnul khatimah. Kan doa yang selalu imam baca, kita baca Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Ataupun doa yang lain yang kita baca juga dalam hadis sebut Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Doa yang sangat baik, tuan-tuan, kita minta kepada Allah. Dan doa yang Nabi ajarkan kepada kita pagi ni, Allahumma a'inni ala ghamaratil maut. Agak-agak boleh ingat, tuan-tuan. Allahumma a'inni ni kita ingat dah. Allahumma a'inni ala ghamaratil maut. Ya Allah, berikanlah pertolongan untuk menghadapi ghamaratil maut, kepedihan mati tu. Ingat, Allahumma a'inni ala ghamaratil maut wa sakaratil maut. Boleh ingat, tuan-tuan? Sebelum keluar nanti
jatuh kuasa kecil ni. Allahumma a'inni ala ghamaratil maut wa sakaratil maut. Cuba pejam mata tuan. Allahumma a'inni ala ghamaratil maut wa sakaratil maut. Kena roti canai 2 keping, harap ingat lagi sekejap lagi. Okey? Allahumma a'inni ala ghamaratil maut wa sakaratil maut. Ataupun tuan terlintas di pemikiran kita, ya Allah, berilah kekuatan untuk berhadapan dengan sakitnya mati, ya Allah. Beri kekuatan, ya Allah. Bantu, ya Allah, kami lemah, ya Allah, untuk berhadapan dengan sakaratul maut. Ini doa yang boleh, yang Nabi SAW ajarkan kepada kita, agar kita berhadapan dengan sakaratul maut dengan tenang. Selesai hadis yang pertama. Hadis yang kedua, boleh tuan? Okey. Mahkamah Qadi Rabbul Jalil. Tuan, kalau ada persoalan nanti kita tengok dekat ujung ni, insya-Allah, kalau sempat tuan. An Adi bin Hatim radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu Allah, sayukallimuhu rabbuh, wa laysa bainahu wa bainahu tarjuman, fayanzuru aymani minhu fala yara illa ma qaddam, wa yanzuru ash'ama minhu fala yara illa ma qaddam, wa yanzuru baina yadayhi fala yara illa an-nari tilqa wajhihi fattaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Muttafaqun alaih. Tajuknya tuan, Mahkamah Qadi Rabbul Jalil. Kalau ikut penyusunan kitab yang almarhum Syekh Fahmi Zamzam buat pada kita ni, seolah-olah ada kesinambungan. Jadi jangan rasa macam melompat topik lain, dia ada kesinambungan sedikit. Apa yang saya nak kaitkan, bila penyusunan pertama, bila kita baca hadis tadi ni, hadis berhadapan dengan sakaratul maut, Nabi nak ceritakan kepada kita, hadis yang ketujuh ni, kalau ikut penyusunan almarhum Syekh, seolah-olah bila dah manusia itu dah berhadapan dengan kematian, apa yang akan berlaku. Dan Nabi pesan kepada kita di hujung hadis ini nanti, kita akan tengok di sudut tindakan. Kita bukan boleh faham kisah-kisah sam'iyat semata-mata, tetapi kita balik nanti tuan-tuan dengan satu tindakan. Okay? Tadi kita dah dapat dah satu checklist kita dalam hidup kita. Jangan tinggalkan doa tadi ni, buat persiapan. Tapi nak bersiap apa? Hadis kedua ni mengajarkan kepada kita apa persiapan yang perlu kita buat. Apa persiapan yang perlu kita buat? Nabi sebutkan kepada kita. Adi ibn Hatim radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang jua pun di antara manusia ini kecuali pada hari kiamat nanti akan dipercakapkan oleh Allah Taala dihadapkan ke mahkamah Allah Taala. Tengok tuan-tuan, hadis yang ketujuh, kita baca daripada hadis yang pertama sampai hadis yang keenam, Nabi berikan penegasan kepada kita tentang perkara sam'iyat. Nabi cerita kepada kita apa yang akan berlaku nanti ni. Episod ni akan berlaku suatu hari nanti. Kita penuh dengan keyakinan peristiwa ni akan berlaku. Ni kaedah kita beriman dengan hadis. Peristiwa ini akan berlaku. Bila Nabi sebutkan kepada kita, takkan ada seorang pun yang balik bertemu dengan Allah telah selesai sakaratul maut, dikebumikan, akan dibangkitkan semula di hari kiamat kelak. Semua kita akan dipercakapkan, dihadapkan di hadapan mahkamah Qadi Rabbul Jalil. Kita akan berhadapan seorang demi seorang. Maka pada waktu itu tidak ada orang lain yang sanggup menjadi juru bicara antara keduanya sebagai orang ketiga ataupun peguam bela. Nabi sebut, waktu tu hebat macam mana pun dekat dunia kita ni, paitah macam mana pun kita, kuat macam mana pun kita akan berhadapan cakap seorang-seorang dengan Allah. Takkan ada dah orang yang mampu nak backup kita, manusia-manusia yang mampu tolong kita. Walaupun mungkin dekat dunia kita ni memang BFF, kita mungkin kawan baik, kita mungkin rapat macam mana pun kita, takkan mampu untuk membantu kita. Tuan-tuan baca dalam satu tafsir yang menyebut, saya ingat dalam satu kitab yang saya baca tentang Allah SWT, ada ayat Quran yang menyebut tentang Allah. Manusia menyangka bahawa seolah-olah inilah geng-geng di dulu dekat dunia, sehingga kan malaikat menemplak mereka. Kenapa tak tolong? Saya lupa ayat Quran nanti, insyaAllah kalau jumpa ni, kalau sampai nanti saya sebut tuan-tuan. Sehingga kan malaikat menemplak manusia ni, kenapa tak saling bantu-membantu? Bukan dekat dunia dulu saling backup membackup ke? Seolah-olah ayat gitu kan. Bukan dekat dunia dulu selalu tolong menolong ke? Kenapa tak tolong ni? Seolah-olah ayat sindiran kepada manusia. Kamu rasa kamu hebat sangat dekat dunia, ni dah depan Allah ni. Seolah-olah malaikat menemplak. Kenapa tak tolong? Kenapa tak backup ni? Dekat dunia dulu bukan main lagi. Kamu sembunyikan semua aib-aib, kamu sembunyikan semua perkara-perkara jahat yang kamu lakukan bersama-sama, kamu saling backup membackup. Tapi kenapa tak backup ni waktu ni? Sindiran malaikat.
Kita pun takkan menjawab tuan. Manusia takkan menjawab depan malaikat waktu tu. Malaikat takkan kata, biarlah. Tak. Sebab tu depan malaikat lah. Sindiran malaikat. Kalau dekat dunia, manusia boleh lagi ni. Kawan dia buat jahat pun dia tolong, dia backup kan. Kawan dia buat jahat, mungkin kat sini kan, kita insyaAllah dah tak terpelihara lah. Tapi ada manusia sebegitu. Dia tahu kawan dia buat maksiat, dia tahu kawan dia buat kejahatan, dia tahu kawan dia datang lambat, dia nak tolong punch card, dia tahu kawan dia tak sign, dia tolong sign, dia tahu semua benda-benda yang kejahatan. Tapi waktu dekat hadapan Allah, dia tahu dilondehkan semua perkara, tak mampu lagi nak sembunyi dah waktu itu. Ini yang Nabi sebut ni. Waktu di hadapan Allah, setiap seorang akan dipercakapkan di hadapan Allah tanpa ada juru bicara, tanpa ada peguam bela, tanpa ada ahli keluarga. Yang kalau kita baca ayat surah Yasin tu, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum tu, yang manusia menyangka tangan dan kaki seolah-olah jadi geng untuk diri dia salah. Manusia menyangka tangan dan kaki ni akan bercakap seolah-olah menyebelahi pihak dirinya, disilap. Tangan akan bercakap, ya Allah, tangan ni lah dulu yang ambil harta orang, tangan ni lah dulu yang pukul orang, kaki ni lah dulu yang pergi tempat-tempat tak baik, kaki ni lah dulu yang malas sangat ni, kaki ni lah. Tuan-tuan, akhirnya kaki dan tangan mula berbicara di hadapan Allah. Lalu orang yang dipercakapkan oleh Allah Ta'ala tadi akan melihat sebelah kanannya, maka tidak melainkan pahala kebaikan yang pernah dilakukannya ketika berada di dunia dahulu. Dan apabila ia cuba melihat ke sebelah kirinya, maka ia tidak melihat kecuali hanya balasan perbuatan jahat yang pernah dilakukan ketika berada di dunia dahulu. Kemudian melihat ke hadapan, tidak melihat kecuali hanya kobaran api neraka, maka tanamkanlah rasa takut terhadap api neraka dan jauhilah siksaannya, walau kamu hanya mampu bersedekah dengan sebelah buah kurma saja. Tuan-tuan lihat metodologi yang Nabi buat. Nabi bagi gambaran kepada kita yang suatu hari nanti episod ni akan berlaku. Kita akan menyaksikan manusia yang berdiri di hadapan Allah, di sebelah kanannya pahala, sebelah kirinya kejahatan, di depannya kobaran api neraka. Dia terpaksa jawab di hadapan Allah Qadir Rabbul Jalil. Tak boleh buat apa dah, tuan-tuan. Tak boleh buat apa-apa dah. Nak topak pahala pun tak boleh dah, nak menyesal pun tak boleh dah, nak buat apa tak boleh dah. Semua dibentangkan di hadapan Allah. Muhasabah untuk kita. Bukan setakat kita baca hadis ni, kaedah kita membaca hadis, kita letakkan dalam diri kita sejak daripada awal akhir balik kita sampai sekarang ni. Apakah kita akan selamat untuk berdiri di hadapan Allah? Itu kaedah kan. Kalau tidak, kita akan rugi. Datanglah banyak mana pun penceramah, saya bacalah banyak mana pun hadis, kalau sama masih lagi tindak laku kita, masih lagi sama, masih lagi kita keluar, masih lagi buat perkara-perkara yang tidak sewenang-wenangnya, kita salah. Maka bila kita baca hadis-hadis ini, timbul satu kegetaran dalam hati kita sejak daripada akhir balik kita dulu sampai sekarang. Apalagi yang kita tak mohon ampun pada Allah, kita mohon ampun. Kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi dosa-dosa kita yang berkaitan dengan manusia, mudah-mudahan kita dah selesaikan. Kita nak selesaikan hari ini. Sebab kita takut bila berhadapan dengan Allah tak ada ruang dan peluang lagi. Berapa ramai dah manusia yang menyesal bila balik pada Allah. Kita yang masih lagi hidup sekarang ini, yang masih lagi saat bernyawa sekarang ini, maka buat sesuatu. Kita tengok keterangan tuan-tuan. Cuba kita bayangkan sekali lagi, Almarhum Syekh Fahmi Zamzam sebut betapa dahsyatnya suasana mahkamah Allah Ta'ala pada hari kiamat nanti. Semua orang dihadapkan ke hadapan Allah, seorang demi seorang. Ini yang menakutkan tuan-tuan. Kalau kita dipanggil bos seorang-seorang pun dah kadang-kadang salah apa lah? Ada, kalau bos yang garang tuan-tuan, kita rasa apa salah, rasa macam itu pun dah membuatkan kita tertanya-tanya. Ini pun disebut seorang demi seorang akan dihadapkan di hadapan Allah Ta'ala. Allah yang maha mengetahui, Allah yang maha mendengar, Allah yang maha melihat. Sama ada kita dalam keadaan sendirian ataupun keramaian, Allah Ta'ala tahu perangai kita. Hati-hati, tak ada seorang juga pun yang sanggup menolong orang lain waktu tersebut, walaupun ia adalah sahabat karibnya sewaktu di dunia dulu, ataupun anak isterinya. Bayangkan sebatang tubuh kasar yang kerdil ini berdiri tegak di hadapan Allah Qadir Rabbul Jalil, yang maha mengetahui segala perbuatan hambanya dan mengetahui segala rahsianya. Gerangan mampukah engkau mengangkat mukamu yang berlumuran dengan dosa ini di hadapan Tuhan? Tuan-tuan, buat dash sikit tepi tu tuan-tuan. Menangis dah di hadapan Allah waktu di dunia. Ini tugas saya, ini tugas kita bersama. Menangislah di hadapan Allah. Ambil ruang dan peluang waktu hidup ni tuan-tuan. Menangis depan Allah. Menangis dengan arti apa? Menyesal.
Kita bangun tengah-tengah malam tuan-tuan, kalau mungkin kita berjemaah dengan rumah kita, tahajud dan sebagainya, ataupun kita semayang sendiri-sendiri lagi bagus tuan-tuan. Semayang sendiri-sendiri tahajud, kenang balik kisah-kisah dulu. Ya Allah, menangis depan Allah tuan-tuan. Mengenang kisah dulu di hadapan Allah. Jangan mengenang kisah dulu depan cucu-cucu, kan? Mengenang kisah dulu depan cucu, kita bangga, kan? Kau tak tahu atuk dulu macam mana. Tak payah cerita tuan-tuan. Ini pun saya dah pernah sebut dah dulu ni. Kalau kita nak sebut kebanggaan atuk suatu ketika dulu, mungkin kita akan seronok cerita, kan? Atuk dulu Kuala Lumpur tu, atuk pegang kelab mana, atuk tak masuk. Tak payah cerita tuan-tuan. Itu simpan dalam lipatan sejarah, tutup dah. Menyesal dengan perbuatan dulu tu, kan? Baju-baju lama kita, perangai-perangai lama kita, tak payah terbayang dah. When I was in campus 20 years ago, tak payah tuan-tuan. Sebab ada tuan-tuan, saya pergi ke satu masjid, saya ceramah-ceramah sebut-sebut, ada orang jumpa saya, ustaz ni saya nak cerita ni. When I was in campus 20 years ago, tak payahlah tuan-tuan. Simpan dalam lipatan sejarah. Dia cerita bagaimana dengan keadaan. Saya kata dah lah haji, cukuplah tu kisah lama tu, tak payahlah. Biasanya nak kena share ni, bagaimana orang muda dulu-dulu. Tak payahlah. Orang muda dah taubat dah, selesai lah tuan-tuan. Kita tahu perangai kita dulu macam mana. Kalau kita tengok cerita ahli setan tu, kita tahu dah perangai kita dulu macam mana, simpan lah. Tak payah ceritalah dekat cucu-cucu dulu, alah kau macam ni, atuk dulu lagi hebat, kau macam ni, atuk dulu, tak payah. Kita tahu kisah-kisah zaman-zaman kita dulu, kita simpan. Malu kita di hadapan Allah. Kita takut, kita rasa kita bangga saat ni. Kita buat itu, kita boleh buat ini, kita boleh zalim itu, kita buat zalim ini, kita rasa kita hebat. Tapi bila depan Allah, mampukah kita nak angkat muka kita di hadapan Allah? Mampukah kita nak mengangkat muka? Kau rasa kau hebat dulu, kau rasa kau boleh bantai orang, kau boleh tibai orang, curi barang orang, ambil zaman orang, zalim orang, kau rasa kau hebat. Angkatlah muka, rasa hebat sangat, kan? Wa qila man raq, tadi ni, tu pun dah tak mampu buat apa-apa dah. Allah Ta'ala cabut nyawa pun dah tak mampu buat apa-apa dah. Kita pernah sebut dulu tuan-tuan tentang manusia yang dicabut nyawanya dalam keadaan badannya sihat, badannya sadar. Waktu tersebut pun tak mampu buat apa-apa dah. Hantar kata tak payah cabut nyawa, Allah Ta'ala cuit sikit je kena gaut, habis lah tuan-tuan, kan? Ini tak sebut pada sesiapa yang kena gaut lah tuan-tuan. Tapi saya sebut muhasabah lah. Allah Ta'ala cuit sikit sakit kita pun dah tak mampu buat apa-apa dah. Allah Ta'ala hilangkan sikit je, satu jari kita tak mampu bergerak pun kita rasa susah dah. Susahnya lah bila tangan kiri ni, susah lah nak cebok pun tak boleh. Tangan kanan dah tak boleh buat apa-apa dah tuan-tuan. Saya ziarah satu pesakit sebagai selingan-selingan tuan-tuan. Satu pesakit masuk ke dalam ward. Bila masuk dalam ward, kanser, nak buat rawatan. Dia dah elok semua, saya datang jumpa, okey bercakap. 3 hari selepas itu tuan-tuan, kanser dah merebak sampai ke saraf tunjang, menyebabkan 2 kaki tak dapat bergerak. Tuan-tuan, perasaan si ibu tadi, perempuan lah, perasaan si ibu tadi penuh dengan kekecewaan. Saya jumpa, tak apalah, kuatkan semangat. Nak kuat semangat macam mana ustaz? Ni kaki dah tak boleh bergerak dah. Doktor kata dah takkan boleh bergerak lagi dah. Kanser ni dah merebak sampai ke saraf tunjang semua kaki ni. Tuan-tuan, yang keluar di mulutnya apa? Tak boleh dah ni, tak boleh dah. Penuh dengan penyesalan. Saya tak apa, saya ajar doa. Nak doa apa lagi ustaz? Ni saya sebut manusia ni. Nak doa lagi apa ustaz? Berapa banyak dah doa saya baca. Ustaz ingat saya tak baca ke doa Nabi Ayub? Rabbi anni masanadur wa anta arhamur rahimin. Ustaz ingat saya tak hafal ke doa-doa dalam Quran? Semua saya hafal, tak makbul pun. Tuan-tuan, anak kat sebelah ni, mak jangan cakap macam tu. Apa lagi? Memang tak makbul lah doa. Tuan-tuan, ni manusia, kita tu manusia ni. Kita pun kena muhasabah. Saya pun sebut, ni mungkin waktunya. Kadang-kadang bila kita baca buku psikologi, mungkin kita bukan mudah nak berhadapan dengan hentakan ujian. Daripada pertama kali manusia kena ujian, nak sampai ke tahap redha tu bukan mudah. Kan tuan-tuan pun ada pengalaman, mungkin tiba-tiba kita kena tu, kita nak sebut pada orang, mungkin kita redha tu mudah, tapi perasaan kita bukan mudah. Sama juga dengan si ibu tadi ni. Tapi hati-hati, jangan sampai menyalahkan takdir, jangan sampai menyalahkan Allah. Dah tak makbul dah doa itu, saya pujuk dia, tak apalah. Ni mungkin fasa pertama, denial stage kata orang sini. Kan? Fasa-fasa nak menafikan, nak sampai ke acceptance tu, ke redha tu bukan mudah. Tapi pujuklah hati kita. Saya pesan, saya bisik pada puan, kan Quran pujuk kita, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Pujuk hati kita, inna ma'al usri yusra. Puan bukan orang yang biasa-biasa, puan orang yang baca Quran, puan orang yang baik. Cuba puan ingat balik ayat-ayat Quran ni, tenangkan hati, fikir. Sedih tak? Memang sedih. Kaki kita kan, kaki kita ni, kaki kita yang ikut kita ke mana-mana dengan penuh setia. Kaki ni tak pernah kita tinggalkan kan.
Tak tahulah kalau tuan-tuan pernah tinggalkan dulu kaki ni kan, nak pergi mana-mana, tak pernah. Kaki ni penuh setia, ikut kita ke mana-mana pun. Sampai satu tahap tiba-tiba Allah Ta'ala ambil secara mengejut, kaki tak boleh bergerak. Kecewa tak? Kecewa. Sedih tak? Sedih. Sebab kita manusia kan, kita nak pujuk macam mana? Sabarlah. Kita manusia, kita mungkin bersedih, tapi jangan berlama-lama. Pujuklah hati kita. Ini pemberian Allah. Mungkin dah sampai masanya Allah Ta'ala ambil ni, mungkin buat satu signal kepada kita. Ini petanda kita dah semakin dekat dengan Allah. Kita akan bergembira. Bila kaki kita diambil oleh Allah, bertambah tinggi darjat kita di sisi Allah, kita masuk syurga nanti dengan keadaan yang lebih baik. Tuan-tuan, bukan mudah ni saya kata perasaan ni. Saya yang bercakap sekali pun bukan mudah perasaan nak merasakan itu. Sebab tu saya jumpa dengan penderma-penderma organ, tuan-tuan. Ini selingan akhir-akhir, tuan-tuan. Saya jumpa dengan penderma-penderma organ. Antara soalannya apa, Ustaz? Kalau kami bagi organ kami sekarang ni, Ustaz, nanti apa nak jawab depan Allah? Oh, tuan-tuan, nampak macam bijak soalan tersebut. Yalah, logik lah kan. Nanti depan Allah, nanti Tuhan tanya nanti, ginjal mana ginjal? Sedekah, kenapa sedekah ginjal tu? Kan? Mana ni? Tuan, tapi taklah sampai ke tahap tu. Nak sebut apa? Bila balik pada Allah, Allah Ta'ala yang Maha Kaya akan memberikan kesempurnaan balik. Sebab tu kita baca hadis, bila dibangkitkan kelak daripada kubur, sewaktu nak berarak ke barzah, nanti sewaktu nak berarak ke mahsyar tu, tidak berkaki, tidak berpakaian, tidak khantan sekalipun. Dan Aisyah malu dengar hadis tu. Aisyah kata, ya Rasulullah, takkan nanti tak saling berpandang-pandangan waktu tu? Waktu tu dah tak boleh dah. Bukan tak boleh, dah tak sanggup dah manusia nak saling berpandangan, sebab takutnya berhadapan dengan siksaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dipikirkan diri sendiri, gerangan mampukah kita nak angkat muka kita di hadapan Allah? Tidak ada pembantu, tidak ada peguam menoleh ke kanan seakan mahu meminta pertolongan, tidak ada yang melihat kecuali amal kebaikan dan semuanya. Bila tengok depan tu ada kobaran api neraka, tuan-tuan tengok perenggan terakhir. Ini dia punya inti pada hadis ni. Dan dari sekarang tentukanlah perjalananmu. Buatlah persiapan supaya engkau selamat di perjalanan menyeberangi neraka yang untuk sampai ke syurga. Apa persiapan nak buat? Tuan-tuan dash dekat buatlah tu. Buatlah kebaikan sebanyak mungkin. Itu pertama. Ini tugas kita. Bila balik keluar daripada rumah Allah ni, tugas kita apa? Sebanyak mungkin kebaikan yang boleh kita rebut, tuan-tuan. Apa juga kebaikan yang boleh kita rebut. Kita nak tolong orang rumah kita, kita nak bantu memudahkan jiran kita, kita nak ambil sekurang-kurangnya, ambil sampah, masuk dalam tong sampah. Kalau itulah yang paling ikhlas dilakukan, yang boleh menghantar kita ke syurga, mana tahu kita lakukan. Kita keluar nanti mungkin nampak ada pipe-pipe yang tak rapat, kita rapatkan. Mungkin kita datang nanti nampak ada sedikit kekotoran pada surau kita, kita nak bersihkan. Atau kita jumpa jawatan kasut surau ni, nak masuk Ramadan ni, apa yang boleh nak buat? Kita nak bersihkan sawang-sawang dan sebagainya. Kalau itu yang boleh melakukan, yang boleh menjemput ke syurga, maka lakukan. Rebut peluang buat baik, tuan-tuan. Sedikit demi sedikit akhirnya menjadi bukit. Sesungguhnya pada hari itu engkau sangat berhajat, pada waktu tersebut sangat berhajat kepada pahala kebaikan, walaupun hanya pahala bersedekah sebelah buah korma saja. Nabi sebut pada kita hujung tu apa, tuan-tuan? Bersedekahlah, takutlah kepada kobaran api neraka tadi ni, walaupun bersedekah sebelah buah kurma. Saya yakin dan percaya kita tak pernah pun sedekah sebelah buah kurma. Kita bersedekah sekotak, kita letak sepinggan, kita bagi kan. Tapi Nabi sebut ni, buatlah kebaikan walaupun sikit kebaikan tersebut, maka jangan lepaskan peluang. Selagi nyawa masih lagi ada ni, buat sedikit kebaikan, rancang sedikit kebaikan. Kita ada banyak tentatif kebaikan yang boleh kita buat di sudut perkara-perkara sunat, tuan-tuan. Perkara-perkara harus, perkara wajib kita jaga, tuan-tuan. Macam orang kata, siapa yang membaca apa? Barang siapa yang membaca doa setelah, ada riwayat, setelah berwuduk kan, setelah habis kita berwuduk kan, kita angkat doa. Kita baca doa apa, tuan-tuan? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kan? Allahumma ja'alni minat tawabin. Ada riwayat menyebut barang siapa yang membaca doa tersebut, maka dibukakan pintu-pintu syurga, maka dia layak untuk masuk daripada mana-mana pintu. Dan jangan berhenti dekat situ je hadis tu. Sebab bila orang baca hadis tu, okey lah kot, habis-habis dia ambil wuduk, dia baca doa tu, selesai pergi tengok TV. Semayang tak? Tak semayang. Tak boleh juga. Kan kaedah kita baca hadis sebut maksudnya apa? Yang wajib ditunaikan dengan baik, yang sunat diperbanyakkan. Maka pun sama kita baca hadis ni, bukan setakat sedekah buat baik je, tapi dalam masa yang sama dijaga perbuatan-perbuatan. Ni sebab saya kempen dengan orang baik. Kita yang dah jaga semayang, kita yang dah jaga puasa Ramadan, kita yang dah jaga perkara-perkara baik, perhebatkan amalan-amalan kecil kita yang kadang-kadang manusia tertewas dan tertipu.
Dia rasa dengan tahajud dia boleh hantar ke syurga. Dia rasa semayang berjemaah dia boleh hantar ke syurga, sehingga dia mengabaikan tanggungjawab keluarganya, dia terabaikan tanggungjawab anaknya, dia terabaikan perkara-perkara yang kecil yang sebenarnya yang kecil tersebut boleh menghantarnya ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Sebagaimana yang dijanji, tuan-tuan. 2 minit lagi sebelum sampai 7.40. Saya berhenti kat situ, tuan-tuan. Saya pun nak mohon maaf, tuan-tuan. Sekali lagi lah, saya tak dapat nak makan bersama. Tuan-tuan jangan tuduh saya sombong, bongkak, takabur ustaz ni. Berapa kali dah orang hidang makan tau. Tuan-tuan, hari Ahad saya ada urusan sikit, tuan-tuan. Saya minta maaf lah. Saya inilah wakil ke lah pada jana kuasa untuk makan bahagian saya. Kalau hari ni nasi lemak sotong ke apa tu silakan lah. Tuan-tuan, kita berhenti kat situ sementara. Ada 2 perkara yang kita dapat pagi ni. Pertama tadi, bagaimana kita menyusun pejaman, tuan-tuan. Cuba baca doa tadi, doa sakaratul maut. Ingat lagi tak? Allahumma a'inni ala ghamaratil maut wa sakaratil maut. Okey, itu tentatif kita bersama, checklist kita bersama. Ya Allah, permudahkanlah urusan kita berhadapan dengan sakaratul maut. Yang kedua, jangan abaikan kebaikan walaupun kecil dalam hidup kita. So ini yang menjadi tindakan kita keluar daripada rumah ni, keluar daripada rumah Allah ni. Tindakan kita untuk berdoa, hindarkan diri kita daripada sakaratul maut. Nak selamat sakaratul maut, buat kebaikan walaupun kecil. Kalau kita memang dah amalkan, kita ada grup WhatsApp, kita ada media sosial, kita ada pelbagai medium untuk kita sebarkan. Gunakan media sosial kita, gunakan WhatsApp kita, WhatsApp group kita, semuanya untuk kita sebarkan kebaikan. Yang menonton dekat alam maya pun sama, tekan butang share, like page surau, sebarkan terus se-alam dunia. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ya Allah, kami pohon kepadamu ya Allah di tempat yang mulia ini. Kami pohon kepadamu, pandanglah wajah-wajah kami ya Allah. Pandanglah wajah-wajah kami dengan wajah yang penuh pengharapan kepadamu ya Allah. Kami pohon, ampunkanlah dosa kami ya Allah. Ampunlah dosa kami ya Allah. Ampunlah dosa kami ya Allah. Kami pohon kepadamu ya Allah. Ampunkan dosa ibu ayah kami ya Allah. Ampunkan dosa guru-guru kami ya Allah. Ampun dosa pasangan kami ya Allah. Ampun dosa anak-anak kami ya Allah. Beri kekuatan kepada kami untuk kami istiqamah ya Allah. Beri kekuatan kepada kami untuk kami istiqamah melaksanakan kebaikan ya Allah. Berikanlah kekuatan kepada kami untuk kami pimpin ahli keluarga kami ke syurga-Mu ya Allah. Ya Allah, terimalah amalan kami, terimalah amalan kami, terimalah amalan kami ya Allah. Berikanlah kekuatan kepada kami untuk kami berhadapan dengan sakaratul maut nanti ya Allah. Berikanlah kekuatan kepada kami untuk kami berhadapan dengan sakaratul maut nanti ya Allah. Berilah kekuatan kepada kami untuk kami buat amal kebaikan, untuk kami kumpulkan kebaikan dengan penuh keikhlasan kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, senaraikanlah nama-nama kami ini antara nama-nama calon ahli syurga-Mu ya Allah. Senaraikanlah nama kami antara calon-calon ahli yang dilepaskan daripada azab kubur ya Allah. Senaraikanlah nama-nama kami antara manusia yang mendapat rahmat-Mu di akhirat kelak ya Allah. Ya Allah, buanglah nama kami daripada calon ahli neraka ya Allah. Jangan Kau azab kami di kubur nanti ya Allah. Jangan Kau azab kami di mahsyar kelak ya Allah. Jangan Kau azab kami di api neraka ya Allah. Kami takut ya Allah. Janganlah disebabkan kebaikan kami di dunia ini menghumban kami di api neraka kelak ya Allah. Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada kami. Andai ada di antara kami yang sedang diuji dengan pelbagai kesakitan, sembuhkanlah ya Allah. Andai ada di antara kami yang sedang diuji dengan pelbagai hutang piutang, langsaikanlah ya Allah. Andai ada di antara kami yang diuji dengan masalah keluarga, jadikanlah keluarga kami mawaddah warahmah ya Allah. Rabbana taqabbal minna du'ana wa hajatana wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas perhatian semua. Mohon maaf kekhilafan bicara. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.